jangka menarik di antara kedua pasukan ini dengan menyaksikan kebangkitan dan juga prestasi yang dilihat semakin meningkat di antara kedua pasukan, baik untuk Kelantan maupun untuk pasukan Perak. Dengan perlawanan ke-16 di antara kedua pasukan ini, Kelantan menduduki tangga yang ke-6 sementara Perak berada di kedudukan yang ke-11. Lagu negeri Kelantan dan juga lagu negaraku. Harapan para penyokong Kelantan untuk menyaksikan pemain import terbaru mereka dari Ghana, iaitu Prince Tagore, untuk turun beraksi buat kali pertama malam ini. Nampaknya tidak kesampaian apabila Prince Tagore dikabarkan mengalami kecederaan ketika sesi latihan. Ini bermakna pasukan Kelantan hari ini menyaksikan Josh Boteng yang turun untuk mencari kemenangan yang pertama buat dirinya selaku pengendali Kelantan di lapangan sendiri pada malam ini, meletakkan formasi 4-2-3-1 tanpa kelibat Francis Fokido hari ini, yang juga akan bermula di barisan malam ini, meletakkan formasi 4-2-3-1 tanpa kelibat Francis Fokido hari ini, yang juga akan bermula di barisan ataupun di bangku simpanan, bermakna Khairul Izwan diletakkan sebagai penggempur utama untuk pasukan Kelantan. Sambil di jentera tengah pula akan kelihatan Wan Zarul Nizam, begitu juga dengan Fitri Omar yang akan diketuai oleh Badi Razi, dan Muhammad Syauqi serta Brandon Gunn dijangka akan bertindak selaku defensive midfielder untuk pasukan Kelantan. Barisan pertahanan akan diisi oleh Hussein Ala Hussein, pemain import dari Iraq yang masuk menggantikan Opina Waneri, seakan bergandingan bersama dengan Faris Syam Ismail. Nazri Ahmad akan bergerak dari kanan, sementara Zarul Fitri akan bertindak selaku pertahanan di sebelah kiri. Sementara bagi pasukan Perak pula, Abu Bakar Fazim turut melakukan formasi yang sama, 4-2-3-1 antara pilihan menyaksikan Abdul Hafiz Abdul Salam akan membantu Milan Purovic di bahagian serangan, dengan Milan bertindak selaku striker tunggal. Di sebelah kanan akan digerakkan oleh Kepan Tiban, sementara di sebelah kiri pula kelibat Nur Hakim Mesa akan kelihatan. Yang ke tengah Perak akan diketuai oleh Ban Nasir Basarudin dan juga Marco Tulio, sementara di barisan pertahanan Syazwan Roslan bergandingan bersama dengan Muhammad Idris yang akan dibantu oleh Tuah Iskandar dan juga Azmir Yusof. Razi Effendi yang mengalami kecederaan di pintu gol pasukan Perak terpaksa menurunkan Muhammad Nur Haziq selaku penjaga gol utama pada malam ini, dengan menyaksikan hari ini pasukan Kelantan dan juga pasukan Perak turun buat kali yang ke-16, dengan pasukan Kelantan pada ketika ini berada di kedudukan yang ke-6
apabila mereka meraih 7 kemenangan, 1 seri dan juga 7 kekalahan daripada 15 perlawanan untuk mereka mengutip 22 mata. Josh Boateng, ketua jurulatih pasukan Kelantan, pelatih yang berusia 38 tahun, berdepan dengan Abu Bakar Fazim, ketua jurulatih pasukan Perak, yang mana dia pastinya lega dengan kehadiran sifunya iaitu Karl-Heinz Wegang yang kembali semula ke pasukan Perak selepas 14 tahun. Yang sudah pun berusia 79 tahun ditagih kembali hikmatnya. Inilah dia antara individu yang akan menjadi perhatian kita. Zulkifli Ahmad yang akan bertindak selaku pengadil perlawanan. Dia akan dibantu oleh Muhammad Karim Syed Omar sebagai penolong pengadil yang pertama dan Busra Eri sebagai penolong pengadil yang kedua. Perlawanan yang dijangka menarik di antara kedua pasukan. Kelantan mencari 3 mata penuh untuk sekurang-kurangnya kembali mengejar kedudukan pasukan Sarawak dan juga pasukan Terengganu, dengan Sarawak mencipta kemenangan semalam ketika mereka menewaskan PKNSFC 2-1 di Kuching. Sementara bagi pasukan Perak, 3 mata yang dicari memungkinkan mereka untuk melonjak ke kedudukan yang ke-10 untuk keluar daripada zon penyingkiran pada ketika ini. 45 minit yang pertama akan dimulakan. Lawanan Liga Super, lawanan ke-16. Pertemuan di antara pasukan Kelantan dan juga pasukan Perak. Stadium Sultan Muhammad keempat hari ini dipenuhi dengan para penyokong tuan rumah pastinya yang nampaknya kembali semula untuk memenuhi setiap inci dan juga setiap ruang di stadium ini bagi memberikan sokongan. Tiban yang gerak dari sebelah kiri, masih lagi Wan Zarul Nizam cuba masuk dalam kawasan penalti, tetapi teruskan ke Tekadil. Masih lagi Wan Zarul, satu hantaran ke tengah, berjaya ditanduk keluar oleh barisan pertahanan Perak. Berada di situ seperti tadi adalah Syazwan. Asakan awal yang digerakkan oleh pasukan Kelantan menerusi Zarul Nizam. Ini pasukan Perak mengawar. Marco Tulio membuka ruang di seberang sana. Jaga gol pasukan Perak bersiap sedia menanti sepakan yang akan dilakukan sama ada oleh Badi Razi. Dan lagi kita saksikan di sini percubaan atau percepatan percuma yang dikeluarkan oleh Syazwan. Kemudiannya first timer dilepaskan oleh Brandon, tetapi tidak tepat menuju ke arah pintu gol pasukan Perak. Lan Purovic, tengah Marco Tulio. Marco untuk Nasir. Nasir membuka ruang mencari Nur Hakim Isa. Nur Hakim lepas Hakim. Satu hantaran ke tengah dari Hakim, tetapi bola sudah pun keluar terlebih dahulu untuk memberikan sepakan gol kepada pasukan Kelantan. Nur Hakim Isa, pemain yang Piala Presiden pasukan Perak berusia 21 tahun. Seringkali berada dalam senarai kesebelasan utama. Dia antara pemain yang cukup besar sebenarnya. Mantap kata rasakan. Badi Razi, satu lambungan cantik antaran kali ini untuk Fikri, masuk dalam kawasan penalti ke tengah. Ruang untuk Chowki Bara, masih lagi Chowki. Biarpun dia cuba mendapatkan ihsan daripada Zulkifli Ahmad, ataupun sekurang-kurangnya mengharapkan sepakan sudut. Namun begitu sepakan gol yang diberikan oleh Zulkifli Ahmad. Kita perhatikan sekali lagi dari Chowki masuk dalam kawasan penalti, tetapi ada 2 pemain yang menyekat gerakan Chowki, antaranya Idris, begitu juga dengan Syazwan Roslan. Sudah 2-3 kali pasukan Kelantan berjaya masuk dalam kawasan yang penalti pasukan Perak. Namun begitu masih lagi belum ada percubaan tepat ke arah pintu gol yang berjaya dilakukan oleh pasukan tuan rumah. Lan Purovic
Cari jaringan pertamanya untuk pasukan Perak setakat ini. Manipot berusia 8 tahun dari Montenegro baru masuk untuk menggantikan Elio Dekus yang dilihat kurang berkesan selaku pemain import penyerang buat pasukan Perak sebelum. Gerakan dari Brandon ke tengah, satu kali cantik jaringan yang pertama. Pasukan tuan rumah di depan seawal minit yang kelima menerusi Muhammad Chowki. Satu pergerakan menarik hantaran bintang yang berjaya dilakukan oleh Brandon Gunn, berjaya disempurnakan oleh Chowki untuk menggamatkan Stadium Sultan Muhammad keempat. 1-0. Kelantan mendahului. Sekali lagi kita perhatikan, Partiban gagal untuk melakukan clearance, berjaya dirampas di situ oleh Brandon Gunn. Kemudiannya satu hantaran ke dalam kaset penalti. Chowki di dunia pos terus melakukan tandukan untuk menewaskan Muhammad Nur Haziq. Walaupun ada asakan yang dilakukan oleh Syazwan Roslan, tetapi kedudukan Syazwan agak jauh berbanding dengan Chowki yang pantas lebih dahulu untuk menyambar hantaran Brandon. Dia meletakkan pasukan Kelantan 1-0. Semakin bersemangat persembahan yang dipamerkan oleh para pemain tuan rumah ketika ini, melakukan asakan demi asakan di awal separuh masa yang pertama. Azmer Idris melambungkan jauh, cuba mencari Milan Porovic. Hakim tetapi sudah pun keluar dari kawasan permainan. Pantas lontaran ke dalam Biabel. Fitri Omar. Badri cuba merampas daripada Nasir. Berjaya Badri. Cantik kawalan daripada Badri. Mencari ruang namun begitu hantaran Badri dipintas di situ oleh Azmir Yusof. Abdul Hafiz, Arko Tulio, ini Nasir untuk menggerakkan Milan Porovic, meninggalkan kepada Nur Hakim, dan begitu dikeluarkan terlebih dahulu oleh Zarul Fitri. Nak berusaha untuk mencari jaringan penyamaan setelah pintu gol mereka nampaknya dibolosi pada minit yang kelima. Cantik dapat emas yang dilakukan oleh Karul Fahmi. Sudah pun membaca hantaran lambung menuju ke dalam kawasan penalti pasukan Kelantan. Syed Ala dengan clearance. Kali ini sepakan percuma untuk pasukan Perak. Jaring gol pertama perlawanan Muhammad Chowki dipersalahkan atas kesalahan yang dilakukan menerusi perebutan di udara. Kita perhatikan di antara Chowki dan juga Abdul Hafiz Abdul Salam. Hafiz juga antara harapan baru untuk pasukan Perak. Karl-Heinz Wegang, individu berusia 79 tahun, masih lagi bertenaga, masih lagi bersemangat untuk mencurahkan ideanya dalam sukan bola sepak. Dia pernah membawa pasukan Perak menjulang Piala Malaysia pada tahun 1998, kejuaraan yang ke-6 serta kejuaraan yang ke-7 pada tahun 2000. Sementara di Kelantan pula gandingan Josh Boteng dan juga Hashim Mustafa tampak menjadi setakat ini. Aksi pertama dikendalikan oleh George Boteng, menyaksikan pasukan Kelantan menyikat Kelantan United 3-3 pada aksi separuh akhir yang pertama Piala FA. Kemudian mereka mencipta kemenangan 2-0, menewaskan pasukan PKNS di Shah Alam dalam aksi Liga Super.
Akan percuba untuk Perak. Syazwan ke dalam kawasan penalti. Berjaya dikeluarkan. Ini bola dilarikan di seberang sini. Dari Izwan. Masih lagi dalam kawalan. Akhirnya dijatuhkan tetapi teruskan. Tak terbukti Fi Ahmad. Tulio untuk Patiban. Abdul Hafiz menanti di sebelah kiri. Tulio menukar arah serangan. Cuba untuk mencari Hakim Isa. Masih lagi Hakim. Kejar lepas dari kawalan Zadar Fitri. Ke tengah Hakim. Dikeluarkan di situ oleh Nazri Ahmad. Masih lagi dalam kawalan Marco Tulio. Mencari ruang. Tetapi akhirnya hantaran Tulio gagal dibaca oleh Patiban. Sebelum bola dikeluarkan oleh barisan pertahanan pasukan Kelantan. Syam aksi di pertahanan tengah untuk Kelantan. Satu lagi sepakan percuma dimiliki oleh pasukan Perak. Kali ini di sebelah kanan pintu gol Kelantan. Kesalahan yang dilakukan ke atas Azmi Yusof. Perhatikan sekali lagi tindakan Wan Zarul Nizam. Yang akan dilakukan oleh Marco Tulio. Pemain import dari Brazil. Antara yang menanti Abdul Hafiz. Begitu juga dengan Milan Purovic. Iban juga sudah masuk ke dalam. Tulio terus ke tengah. Yang dikeluarkan di situ oleh Farisham. Kembali semula untuk Tulio. Tapi dia gagal. Lakukan kawalan kemas. Berikan hantaran ke dalam. Masukkan keluar rumah. Hussein Ala. Syam. Zairul. Tangan jauh Zairul. Dirampas itu oleh Fitri Omar. Ada Marco Tulio 1-2 bersama dengan Hafiz. Daya dikeluarkan di situ oleh Nazri Ahmad. Tetapi tidak ada pemain Kelantan yang berada dalam kawasan penalti pasukan Perak. Nazri Ahmad menggantikan Anik Syarul Azim yang tidak dapat beraksi akibat daripada pergantungan. Azwan untuk Idris. Antaran Idris gagal untuk menemui rakan-rakan. Kembali semula kawalan pasukan Kelantan musuh Badri Razi. Dari Razi satu lorongan. Sudah pun keluar Haziq. Meninggalkan posisinya. Mujurlah. Bola terlepas dari kawalan para pemain Kelantan. Satu tindakan yang penuh berisiko daripada Haziq. Artiban agak leka. Dan ini Wan Zarul Nizam tidak offside. Haziq juga seakan kelang kabut cuba untuk keluar dari pintu golnya. Wan Zarul Nizam. Nanti rakan-rakan membantu. Berjaya lepas. Tetapi hantaran ke tengah. Kali ini dikawal oleh Azmir. Terlepas bola Patiban sekali lagi. Hantaran dilakukan oleh Nazri. Tetapi bersiap sedia kali ini Haziq. Pasukan Perak dilihat seakan-akan masih lagi mencari rentak. Ketika Kelantan bersemangat untuk melakukan serangan. Tulio. Hafiz. Azmir. Tulio agak lewat. Nanti bola tiba di kaki tetapi jadi dirampas oleh Brandon. Ini ada Brandon Gunn. Belakang semula mencari Nazri. Nazri untuk Hussein. Agak tenang di barisan pertahanan Kelantan setakat ini. Untuk tempoh sekurang-kurangnya 14 minit yang sudah pun berlalu. Brandon Gunn. Brandon di tengah. Kelantan memperlahankan sedikit tempoh permainan. Pembinaan asalkan dari bawah. 1-2 yang baik. Cuba untuk melepaskan diri. Zarul Fitri.
Tapi dirampas di situ oleh Tua Iskandar untuk Nasir Basarudin. Nasir hampir terlepas. Nah, ini bola di kaki Wazarul Nizam. Cuba melepasi kawalan Azmer. Masih lagi Wazarul. Antara untuk Syauqi. Cubaan daripada Syauqi. Tepat ke arah Muhammad Nur Haziq. Iran Perak pula melakukan asakan. Abdul Hafiz dan juga Hakim. Dengan untuk Fatiban. Tetapi perlawanan terhenti seketika. Sambil itu kad kuning yang pertama diberikan kepada Brandon Gunn. Pada ketika Perak bersiap sedia melakukan pertukaran awal. Ini Brandon Gunn. Pemain pertama yang dilayangkan kad kuning. Sambil ada pertukaran yang pertama untuk pasukan Perak. Apapun kita perhatikan terlebih dahulu insiden yang melibatkan Brandon Gunn. Tiga Haris Ramdan. Seorang lagi pemain Nipel Presiden yang dipertaruhkan oleh Abu Bakar Fazim dan juga Kalhas Wegang. Marco Tulio bersiap sedia dengan sepakan percuma ini. Agak jauh jarak ke arah pintu gol pasukan Kelantan. Ada Marco Tulio terus diperhatikan oleh Karul Fahmi. Sepakan yang dilakukan oleh pemain import dari Brazil, itu Marco Tulio. Menjaringkan gol kemenangan pasukan Perak, gol yang kedua ketika Perak menewaskan pasukan Terengganu 2-0 di Kuala Terengganu. Itu juga merupakan penampilan pertamanya bersama dengan pasukan Perak sejak dibawa masuk pada perpindahan bulan April yang lalu. Maka percuma untuk Kelantan. Hussein melakukan sepakan ini. Darul Izwan menanti daripada Hussein, terus dalam kawasan penalti. Jadi keluarkan satu bola baik daripada Wazarul Nizam. Cubaan dan Azri. Dan di situ Azmer. Masih lagi penguasaan untuk pasukan Kelantan. Bergerak dari sebelah kanan Azri Ahmad. Pengantaran ditang daripada Syauqi. Marco Tulio mengawal untuk pasukan Perak. Haris. Masih lagi Haris. Dia melepaskan Nasir Basarudin. Cuba untuk mencari Abdul Hafiz. Tetapi tindakan selamat yang diambil oleh Farid Syam Ismail. Tidak mahu mengambil sebarang risiko. Mengeluarkan bola untuk lentaran ke dalam buat pasukan Perak. Abdul Hafiz. Jadi cuba masuk Hafiz. Dua pemain mengapit. Termasuklah Hussein Al-Hussein yang memberikan sepakan penjuru untuk pasukan Perak. Penjuru dari sebelah kanan pintu gol Kelantan. Abdul Hafiz Abdul Salam menjadikan 2 gol ketika Perak menewaskan ATM 2-1 pada aksi terakhir di Stadium Perak di Ipoh minggu lalu. Ia pastinya menjadi perhatian untuk dirantai oleh para pemain barisan pertahanan Kelantan. Sepakan sudut Ari Tulio tak sampai. Alis bola untuk pasukan Kelantan. Pak Razi lepas. Saya dipintas di situ oleh Azmir Yusof untuk Nasir Basarudin. Tapi kemanakah hantaran daripada Nasir? Terus saja menuju ke arah Karul Fahmi di pintu gol Kelantan. Biarpun Abdul Hafiz sudah pun menanti di dalam kawasan penalti. Syam ubah arah dari Zarul Fitri. Di tengah Syauqi.
Zairul kembali. Lepas Zairul, tapi sepakan percuma diberikan untuk Kelantan. Lawanan yang sudah pun memasuki minit ke-20. Penguasaan dilihat lebih banyak memihak kepada tuan rumah Kelantan. Lalu mereka marah lagi. Cuba dilepaskan Fitri Omar di sebelah sana, ataupun mati sebenarnya. Sudah pun kali ini bergerak di sebelah kiri bagi Razi. Kapten pasukan Kelantan yang telah menjaringkan 6 gol untuk Kelantan musim ini. 3 dalam Liga Super, 1 Piala FA dan 2 Piala AFC. Kotulio akan mencoba untuk Perak. Atas diambil oleh Tulio untuk Azmer. Dari Milan, Azmer semula. Hakim bisa sudah pun bertukar posisi, beralih di sebelah kiri. Kali semula Kelantan menguasai. Kali ini bergerak Darul Izwan yang turun sedikit ke bawah untuk mencari bola. Dia bertindak selaku penyerang tunggal Kelantan setakat ini, sambil dibantu oleh Badi Razi. Brandon Syam Hussein menanti rakan-rakan di jentera tengah sebenarnya, cuba untuk rapat menerima bola, tetapi kedudukan di antara midfield ataupun barisan tengah Kelantan dan juga barisan pertahanan agak jauh, sedikit menyukarkan ketika mereka mahu melakukan hantaran. Azri lalu tarang ke dalam. Zarul Nizam lepas hantaran ke kawasan penalti, berjaya dikeluarkan oleh Tuah. Hussein tengah Brandon. Zairul Fitri. Tapi bagaimanakah hantaran yang cuba dilakukan oleh Zairul Fitri. Kedudukan di antara Zairul dan juga Khairul Izwan agak jauh. Agak susah untuk Zairul Fitri melakukan hantaran, melakukan pergerakan. Nasir Basaruddin diasak dua pemain, terlepas Nasir. Ruang untuk Khairul, percubaan terus. Khairul Izwan, dia melihat kedudukan penjaga gol Perak Muhammad Nur Haziq. Sedikit off position. Satu tindakan bijak sebenarnya. Kita perhatikan sekali lagi daripada Khairul Izwan. Dia sempat menjenguk manakah situasi ataupun posisi Muhammad Nur Haziq. Tetapi sepakan yang dilepaskannya agak tinggi melewati pala gol pada usahanya untuk mencari jaringan pribadi yang keempat, kedua dalam aksi Liga Super. Razi terus menjana serangan Kelantan. Begitu juga dengan Manzarul Nizam. Lambungan daripada Brandon. Fitri Omar menanti. Kembali semula untuk Badri. Akhirnya ke belakang buat Hussein Ana Hussein. Barisan pertahanan untuk Kelantan. Jauh daripada Hussein. Bola dikawal oleh Fitri. Dia melakukan hantaran. Agak marah Wah Iskandar. Mungkin mengarahkan rakan-rakan sepasukan agar lebih peka dengan pergerakan, dengan asakan yang direncanakan oleh pasukan tuan rumah, yang dilihat agak selesa untuk tempoh sekurang-kurangnya 24 minit ini. Mereka diberikan ruang untuk melakukan hantaran, untuk berencana sesuatu menuju ke arah pintu gol Perak. Satu lagi peluang untuk Kelantan, sepakan penjuru yang dimiliki.
Dan Perovic sudah pun turun ke bawah bagi membantu barisan pertahanan Perak. Cuba mengawal pergerakan Hussein, satu hantaran jauh dan ada kelang kabut di hadapan pintu gol Perak, ditepis keluar oleh Muhammad Nur Razik. Akhirnya Hussein mendapatkan lontaran ke dalam untuk Kelantan. Perhatikan di antara Hussein dan juga Milan Perovic. Ketinggian yang hampir sama di antara kedua pemain. Kerana itulah Milan Perovic diperlukan di barisan pertahanan Perak ketika ini. Dari Syauqi, penjaring gol pertama, penjaring gol tunggal untuk Kelantan ketika ini. Untuk Nazri, antara rendah Nazri dalam kawasan penalti, salah faham peluang yang dimiliki oleh Badri Razi. Gagal disempurnakan pada ketika salah faham yang berlaku. Sementara itu ada kekecohan sekali lagi Tuah Iskandar. Masih lagi agak marah dengan rakan-rakan. Kita perhatikan di antara Tuah dan juga Haziq. Siapa yang akan mengambil bola ini? Marah dengan rakan-rakan. Kita perhatikan di antara Tuah dan juga Haziq. Siapa yang akan mengambil bola ini? Akhirnya singgah di kaki Badri Razi. Namun begitu, Badri Razi gagal untuk melakukan sepakan tepat ke arah dengan rakan sepasukannya di pintu gol Muhammad Nur Razik. Penjaga gol yang terpaksa diturunkan setelah penjaga gol utama Razi Effendi mengalami kecederaan. Haziq beraksi bersama dengan pasukan Presiden Selangor pada tahun 2008 2010. Dia bersama dengan UiTM FC. Ini dilihat dia sedikit tertekan dalam perlawanan ini. Nasir Masarudin kerja keras memastikan penguasaan kekal menjadi milik Perak. Tekan percuma diberikan. Nasir sekali lagi. Dia juga sudah beberapa kali kehilangan bola di tengah. Memberikan ruang kepada jumpa tengah pasukan Kelantan melakukan serangan. Razwan untuk Azmer. Sedangkan Azmer cuba marah, disekat pergerakan Azmer. Dan Zarul Nizam. Hantaran baik untuk Syauqi. Di seberang sana tidak dikawal Fitri. Ruang percubaan Fitri Omar. Dia cuba untuk bertindak sendirian. Biarpun ada bantuan yang cuba dihururkan oleh Badri Razi. Aksi untuk pasukan ATM di awal musim sebelum berpindah ke Kelantan pada April yang lalu. Jaring terbanyak Liga Premier untuk musim 2011. Itulah catatan terbaik yang pernah dilakar oleh Fikri Omar. Hafiz Abdul Salam agak tenggelam permainannya untuk ketika ini. Sentiasa diawasi, sentiasa diekori. Aris Hamdan berikan lontaran ke dalam untuk Kelantan. Hussein Labungan cuba untuk mencari Badri. Badri yang sentiasa bergerak, bukan saja di tengah, tetapi dia sentiasa saja ada, kadang-kadang di sebelah kiri, kadang-kadang kelibatnya bukan saja di tengah, tetapi dia sentiasa saja ada, kadang-kadang di sebelah kiri, kadang-kadang kelibatnya kelihatan di sebelah kanan. Razwan untuk Marco Tulio untuk membantu. Hakim berada di sana. Antaran Hakim, satu back heel, Marco Tulio, dan lepas. Kira pasukan Kelantan pula melakukan serangan, tetapi mujurlah antaran yang berjaya dibaca oleh Muhammad Idris. Pada ketika Khairul Izzuan sudah pun bersiap sedia melakukan larian. Dan Perovic lepas. Masa lagi Milan. Ini belum ada percubaan ke arah pintu gol Kelantan daripada Perak.
ketika perlawanan sudah pun memasuki minit ke-30. Dengan Porovic, begitu juga dengan Abdul Hafiz Abdul Salam. Agak sukar untuk melakukan pergerakan kerana Milan sentiasa diawasi oleh Fadi Syam. Sementara Hafiz Abdul Salam pula dia banyak bergerak sedikit ke bawah. Hussein untuk Nazri. Sarul. Balik semula kepada Nazri. Hussein. Pak Syam. Syauki. Balik semula. Sekali lagi Kelantan cuba untuk bergerak dari bawah. Mereka saling bertukar-tukar hantaran untuk menarik para pemain pasukan Perak. Tapi akhirnya hantaran yang tidak tepat terus sahaja kepada Muhammad Nur Haziq. Azmir Yusof. Nasir di tengah. Kedua pasukan nampaknya memperlahankan tempo asakan. Dengan bola di kaki Azmir. Kemana hantaran Azmir tak sampai untuk Nasir. Berjadi pintas oleh Khairul Izwan. Kali ini ruang dibuka untuk Zarul Fitri. Fitri Omar menanti berdepan dua pemain. Hantaran ke dalam untuk Kelantan. Fitri dan juga Fitri Omar. Dua Fitri yang bergandingan di sebelah kiri buat pasukan Kelantan. Sekali lagi pergerakan yang melibatkan kedua pemain. Hafiz terlepas. Brandon belakang semula untuk Hussein. Jauh hantaran Hussein. Cari Badri Razi. Darul Izwan juga cuba untuk membantu. Dikeluarkan oleh Muhammad Idris. Balik semula bola kepada barisan pertahanan Kelantan. Dari Fadi Syam kepada Zairul. Fitri dalam melepasi kawalan Tuah Iskandar. Walaupun mereka memiliki lontaran ke dalam. Di kaki Badri. Zairul cuba melakukan hantaran ke tengah. Terus tepat kepada Tuah Iskandar. Bola menuju ke arah badannya. Menyebabkan dia mengalami kecederaan. Kita perhatikan daripada Zarul Fitri. Tepat ke arah muka Tuah Iskandar. Karena pemain pertahanan di sebelah kanan Perak berusia 26 tahun ini beraksi bersama-sama JDT musim lalu, terpaksa menerima rawatan. Sambil itu ada rungutan daripada Karl-Heinz Wegang yang setakat ini masih lagi belum duduk. Dia memilih untuk berdiri, perhatikan bagaimanakah corak permainan yang sedang dipertontonkan oleh barisan pemain Perak ketika ini. Josh Boateng. Kemenangan pertama diburu di laman sendiri untuk pasukan Kelantan. Perlawanan yang ketiga bagi Josh Boateng setelah dia menamatkan kariernya selaku pemain musim lalu bersama dengan tim. Dia pernah menjulang kejuaraan Piala Liga pada tahun 2004 bersama Middlesbrough. Sambil itu inilah dia jaringan yang memisahkan di antara kedua pasukan, di antara Kelantan dan juga pasukan Perak. Muhammad Syauki pada minit ke-5 menerusi hantaran yang dilakukan oleh Brandon Gunn, memberikan kelebihan buat tuan rumah
untuk ketika ini. Sambil itu Tuah Iskandar diusung keluar. Antara ke dalam untuk Kelantan. Sepakan percuma dimiliki Perak. Dia Muhammad Syauqi. Jaringan yang diletakkan pada minit yang kelima adalah jaringan yang ke-5 secara peribadi untuk Muhammad Syauqi. Yang keempat dalam Liga Super. Dia turut menjaringkan satu gol pada aksi Piala FA ketika Kelantan menewaskan Sabah 2-1 di pusingan yang kedua. Hakim Isa coba untuk mencari Haris, tetapi perhatikan ketenangan yang ditunjukkan oleh Nazri Ahmad. Lakukan tandukan semula ke arah akan sepasukannya di pintu gol itu Tara Fahmi. Akan terus bergerak Rizwan untuk Fikri Omar. Rantungan kawasan penalti. Berikan sepakan penjuru untuk pasukan Kelantan. Satu lagi asakan yang terpaksa dihadapi oleh pasukan Perak. Kali ini Haziq ke depan dengan sepakan penjuru. Satu swinger dikeluarkan oleh Tuah Iskandar yang sudah pun masuk kembali. Sepakan percuma untuk Perak atau lemparan ke dalam untuk pasukan Kelantan. Perhatikan Nadir Razi cuba untuk mendapatkan kejelasan pencegahan sedikit berlaku. Zulkifli Ahmad perlu melakukan sesuatu, perlu menangkan situasi ini. Nadir Razi cuba untuk mendapatkan penjelasan kepada Busra Eri, penolong pengadil yang kedua di seberang sana. Situasi yang melibatkan para pemain Kelantan dan juga Perak. Sekarang ke dalam. Mungkin itulah isyarat yang diberikan oleh Zulkifli Ahmad. Zulkifli masih lagi cuba untuk menenangkan Badri. Sambil Marco Tulio juga cuba untuk mendapatkan apakah gambaran yang sebenarnya berlaku. Apapun lontaran ke dalam akan diambil oleh Brandon Gunn untuk Kelantan. Sambil itu golengan kepala Badri Razi menyambut kad kuning yang kedua perlawanan. Dan ke dalam dilakukan Syauqi untuk Brandon semula. Lepas Brandon kembali kepada Muhammad Syauqi. Lambungan ke dalam kawasan penalti. Gaya dipintas oleh Azmir Yusof. Tak mengatur gerak Nasir, Marco Tulio. Antara Marco tidak offside ketika ini oleh Hakim Isa. Dia dihalang oleh Zarif Fitri. Belakang semula untuk Nasir. Orang Hakim tidak menjadi. Ini semula penguasaan bagi pasukan Kelantan. Anzarul Nizam tak mengawal menerusi Azmir Yusof. Tengah Syazwan, Marco Tulio. Sukar Marco untuk melakukan hantaran. Ruang sudah pun ditutup oleh barisan pertahanan pasukan Kelantan. Lawrence
daripada Husin Al Husain. Satu lagi lontaran untuk pasukan Perak. Lawanan sudah memasuki minit yang ke-40 separuh masa yang pertama. Tinggal kira-kira 5 minit saja lagi untuk kedua pasukan mencari jaringan. Kelantan mencari jaringan yang kedua. Ada Perak cuba untuk mencari jaringan penyamaan. Abdul Hafiz. Kali ini insiden yang melibatkan Hafiz pula. Begitu juga dengan Syauqi. Kad kuning untuk Hafiz. Sekali lagi kita perhatikan. Tindakan yang tidak wajar sebenarnya daripada Abdul Hafiz. Pada ketika Muhammad Syauqi datang dari belakang. Abdul Hafiz jadi pemain yang ketiga menerima kad kuning daripada Zulkifli Ahmad. Sebelum itu Syauqi masih lagi terbaring menerima rawatan. Dan juga situasi yang sedikit tegang nampaknya menuju ke penghujung saingan di separuh masa yang pertama ini. Apapun kita mengharapkan agar permainan lancar akan diperagakan oleh kedua pasukan, baik Kelantan maupun pasukan Perak. Kita tidak mahu sebarang insiden yang tidak diingini berlaku. Lawanan diteruskan. Bola di kaki Sufi Omar. Sepakat percuma. Ambil itu Tua Iskandar pula. Jadi pemain seterusnya yang dilayangkan kad kuning. Kad kuning yang keempat perlawanan. Para pemain perlu lebih fokus dan perhatikan daripada tuah kesalahan yang dilakukan. Dia menolak Fitri dari belakang. Wahid Iskandar bermain di barisan pertahanan kanan untuk pasukan Perak. Brandon untuk Kelantan. Sairul. Ini satu lagi insiden. Juga sekali lagi melibatkan Tua Iskandar. Lawanan seakan-akan lebih banyak terarah pada insiden di luar aksi yang tidak melibatkan pergerakan bola di antara Tuah dan juga Zairul sebentar tadi. Zulkifli Ahmad perlu lebih peka, perlu lebih bijak untuk mengawal permainan. Azwan. Sekali lagi Tipa Wisal. Melibatkan Fikri Omar pula. Satu lagi kad kuning. Apa yang berlaku ketika ini? Apa yang terjadi dengan para pemain Kelantan dan juga Perak? Mereka seakan-akan hilang punca. Sekali lagi Tuah terlibat di sana. Dan sekali lagi juga di antara Tuah dan juga Fikri Omar. Namun kali ini giliran Fikri pula yang dilayangkan kad kuning. Kelantan gerak. Sarul Nizam. Osmara. Fikri
Lebarkan kepada Syauqi. Taran pendek kepada Wan Zarul Nizam. Diasak di situ oleh Marco Tulio. Tengah semula Brandon Gunn. Brandon mempunyai ruang untuk Mara. Sebelah sana adalah Farisham. Mereka akan beraksi dalam tambahan masa 3 minit yang diberikan oleh Zulkifli Ahmad. Dan penguasaan ketika ini menjadi milik pasukan Kelantan dalam usaha mereka untuk mengatur gerak. Tapi pergerakan yang berjaya dihalang di situ oleh Muhammad Idris. Ke atas Karul Izwan. Nasir dan Purovic juga sudah pun turun ke bawah. Tidak banyak pergerakan melibatkan dirinya. Iskandar gagal untuk melakukan kawalan kemas. Sementara di dalam untuk Kelantan. Mulai dari Farisham kepada Hussein. Lalu semula untuk Farisham. Hafiz Abdul Salam dilihat mengambil alih tugas, mengambil di tempat Milan Purovic selaku penyerang tunggal. Milan turun sedikit ke bawah, tidak sebagai backup striker. Apapun bola di kaki Syauqi. Brandon coba untuk melepaskan Nazri Ahmad. Pintas oleh Azmir. Kosong mendudukan di Stadium Sultan Muhammad keempat. Jaringan daripada Muhammad Syauqi pada minit yang kelima. Berikan kelebihan untuk Kelantan, tetapi masih ada ada waktu untuk mereka mencari sesuatu di sini. Namun begitu asakan dan juga serangan yang digerakkan oleh Wan Zarul Nizam halang oleh Syazwan Roslan. Itu juga dengan Azmi Yusof. Haziq terterewas menerusi tandukan Muhammad Syauqi. Dan Purovic mendapatkan sepakan percuma. Dia ditolak oleh Brandon. Brandon mungkin perlu berhati-hati kerana dia sudah pun memiliki 1 kad kuning. Sepakan percuma untuk Perak memasuki minit-minit akhir tambahan masa di babak yang pertama ini. Apakah ini peluang yang terakhir untuk pasukan Perak sekurang-kurangnya mencari jaringan? Dari Marco Tulio. Apakah Marco tidak menjadi sama sekali? Terus sahaja menuju ke arah para pemain Kelantan. Adri. Wan Zarul Nizam terlalu kuat. Jadi begitulah tampaknya di separuh masa yang pertama. Dengan jaringan Muhammad Syauqi pada minit yang kelima memberikan kelebihan buat Kelantan melangkah masuk ke bilik persalinan. Dia menyempurnakan tandukan ataupun hantaran yang dilakukan oleh Brandon Gunn menerusi tandukan mengelurkan menewaskan Muhammad Nur Haziq. Perhatikan di sini daripada Brandon, hantaran lintang ke dalam kawasan penalti disambar di situ oleh Muhammad Syauqi yang berjaya menewaskan Muhammad Nur Haziq di pintu gol pasukan Perak untuk meletakkan pasukan Kelantan di depan dan kedudukan di separuh masa yang pertama di Stadium Sultan Muhammad keempat. Kelantan 1, Perak 0.